السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا ند له ولا مثيل له ولا كيفية ولا جهة ولا مكان له. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده hatta atahul yaqin. Pertama sekali, marilah sama-sama kita merafakkan di dalam hati kita rasa kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala kerana kita dapat berkumpul di dalam Baitullah menunaikan ibadah yang difardukan oleh Allah dengan cara dan jalan yang digalakkan oleh junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iaitu salat maghrib secara berjamaah. InsyaAllah kita akan baca kitab, sambung pengajian kitab kita Mukhtasar Mazhab Imam Syafi'i. Tak silap saya pada muka surat 13 ataupun 14. Ya. Tapi sebelum itu insyaAllah kita kongsi sedikit beberapa perkara yang penting, yang mana perkara ini berkaitan dengan realiti, berkaitan dengan apa yang kita khabarkan sebelum ini. Antara makna syahadah yang kedua adalah kita mesti beriman dengan apa yang Rasulullah bagi tahu. Kita ni mesti percaya betul apa yang Rasulullah bagi tahu, sama ada benda yang dah lepas dulu-dulu ataupun benda yang akan berlaku. Allah Ta'ala berfirman di dalam surah Al-Anbiya ayat yang pertama. Iqtaraba lin-nasi hisabuhum wa hum fi ghaflatin mu'ridun. Telah hampir bagi manusia ni, iaitu waktu dia dihitung, iaitu hari kiamat. Kita ni Allah Ta'ala dah turun kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sejak 1440 tahun yang lalu, iaitu Allah Ta'ala dah bagi tahu hari kiamat ni dah dekat sangat dah. Itu zaman Nabi. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bila mana dibangkitkan sebagai Nabi dan Rasul, itu dah merupakan tanda hari kiamat yang kecil dah berlaku dah. Kewujudan Nabi itu. Dan tanda hari kiamat yang kecil, ulama menyatakan hampir kesemuanya dah berlaku. Apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya, apakah tanda-tanda hari kiamat yang kecil? Rasulullah menyatakan, antalida amatu rabbataha, iaitu wanita hamba melahirkan tuan dia. Perempuan melahirkan anak, anak tu tuan dia. Tuan dia sungguh. Bukan maknanya anak tu jadi bos gitu, tak. Memang tuan dia sungguh. Tuan dalam hukum riqab tu, hukum hamba tu. Ni dah ada dah sekarang. Ya, bila mana berlaku di beberapa tempat, ibu menjadi hamba kepada anak. Ni dah berlaku. Wa antara hufatal urat yatatawaluna fil bunyan. Rasulullah beritahu, kamu akan dapati orang yang dulu pakaiannya tak berapa cukup,
Dia punya selipar je, pakai jalan pakai selipar je, dah memiliki bangunan-bangunan yang mencakau langit. Saya dulu belajar di negara Kuwait, Daulatul Kuwait. Negara Kuwait ni sekarang ni negara yang antara mata wang dia yang paling tinggi sekali. Dinar dia panggil. Paling tinggi di dunia. Kalah US, Euro kalah. Dinar Kuwait. Dulu orang Kuwait ni miskin. Miskin pok palih orang faham kata. Kerja dia benda. Tu nyelang dekat dalam dasar laut cari mutiara, lu'lu' wal marjan. Cari mutiara jual. Satu hari dia orang jumpa minyak. Kaya Kuwait. Jumpa minyak petrol tu. Dan minyak dia tu minyak yang digunakan oleh kapal terbang. Oh, kaya. Dia sponsor kita. Saya orang Pahang, antara wakil anak Pahang. Masa tu tak ada daripada Pahang masa tu. Alhamdulillah, rezeki daripada Allah. Tapi kita tengok bahawa orang-orang dulu yang miskin jadi kaya. Bangunan tinggi-tinggi, Masya Allah. Itu tanda hari kiamat. Dan Nabi SAW telah menyampaikan benda ini daripada Allah. Kita lihat dalam surah Al-Qamar ayat 1. Ayat pertama, Allah Ta'ala berfirman, Iqtarabatis sa'atu wa syaqqal qamar. Telah dekat hari qiyamah. Yang kita baca Fatihah dalam sembahyang tadi. Maliki yaumiddin tu, hari pembalasan tu dah dekat. Allah Ta'ala bagi tahu 1440 tahun yang lalu. Dan telah terbelah akan bulan itu. Bulan telah terbelah di zaman Nabi SAW di antara mukjizat Rasulullah. Dan Nabi SAW dalam satu hadis menyebut, benda ni kita cuba renung elok-elok. Rasulullah menyatakan, kaifa an'amu wa sahibul qarni qadil taqama qarduh. Bagaimana kata Nabi, aku nak bernikmat-nikmat dengan dunia ni. Nak bersedap-sedap dengan dunia ni. Nak beronok-ronok dengan dunia ni. Nak berseronok-seronok dengan dunia ni, makan sedap, minum sedap, duduk rumah sedap, apa lagi? Bini sedap pula lain. Kan? Benda-benda sedap dah ke? Macam mana aku nak sedap? Sedangkan sahibul qarni, iaitu yang memiliki sangkakala. Siapa dia? Malaikatu Israfil telah meletakkan mulut dia di sangkakala untuk ditiup bila-bila masa je. Bila-bila masa je. Jadi Nabi kata, macam mana aku nak rasa nikmat dengan dunia ni? Akhirat mungkin berlaku di zaman aku. Tak berlaku di zaman Nabi. Tapi kebimbangan yang Nabi letak tu, kita ni semua kena ada kebimbangan itu. Dan hari qiyamah tidak akan berlaku kecuali berlakunya 10 perkara yang besar dan dahsyat. Benda 10 perkara yang besar dan dahsyat. Ada orang kata alamat ataupun tanda-tanda hari kiamat. Saya nak ubah sikit. Bukan alamat ataupun tanda hari kiamat. Tapi dalam tu dah ada azab dah. 10 perkara yang kita sebut sebagai tanda hari kiamat ni, dalam 10 perkara tu dah susah dah. Dah macam-macam benda boleh berlaku pada kita. Mari kita menyusuri sedikit satu persatu apa tanda hari kiamat yang besar yang telah dikhabarkan oleh Rasulullah SAW. Pertamanya tuan-tuan, iaitu tanda hari kiamat yang besar adalah keluarnya seorang lelaki namanya Masihud Dajjal. Masihud Dajjal, keluarnya Dajjal. Dajjal ni dia ada keistimewaan yang tidak dimiliki oleh orang lain. Allah bagi dia kelebihan macam tu. Istidraj dipanggil. Ataupun khawariqul adah. Beza daripada yang lain. Dia manusia. Jangan ingat Dajjal ni daripada binatang planet Pluto ke. Tak. Angkasawan ke. Bukan daripada angkasa lepas. Bukan. Dia manusia. Dajjal memiliki kelebihan yang tidak ada pada orang lain. Bila dia keluar, Dajjal akan hidup selama 40 hari. 40 hari dia hidup.
Dia akan pergi ke satu tempat yang satu hari dia tu menyamai 1 tahun kita. Tempat tu, kawasan tu. Dajjal akan pergi dekat kawasan tu. Ada ke? Ada. Di bumi ni ada. Kalau tuan-tuan pergi ke Sweden, negara Sweden, matahari dia tak terbenam. Tak terbenam. Sampai kata tu, patah balik. Nanti berbulan-bulan baru dia terbenam. Ada. Memang ada benda ni orang nampak. Dajjal akan sampai ke tempat-tempat macam tu. Kemudian Dajjal akan pergi ke tempat yang mana 1 hari itu menyamai dengan 1 bulan. Kemudian akan pergi di kawasan yang mana kawasan itu 1 hari dia menyamai 1 minggu. 7 hari. 7 hari kita. Dan kemudian Dajjal akan pergi ke tempat yang macam biasa ni, 1 hari dia macam hari-hari kita. Dajjal ni maknanya dia akan pergi di seluruh pelosok dunia ni. Sampai Mekah, Madinah dia nak masuk. Cuma masa nak masuk dekat Madinah dengan pengikut dia, malaikat tahan. Malaikat tahan, tak bagi masuk. Dekat Madinah, dekat haram tu, tanah haram Masjid Nabi, tak boleh masuk. Jadi bila Dajjal tak boleh masuk, dia naik ke gunung. Apa dia buat? Dia bawa pengikut-pengikut kat gunung tinggi. Dia kata, unzuru hadza qasrul Ahmad. Tengok tu, itu istana putih Ahmad. Itu Masjid Nabi. Ini Nabi beritahu, hadis betul Dajjal ni. Ya. Sebab itu bila mana kita lihat sejarah-sejarah para anbiya, tak ada seorang nabi pun kecuali dia mesti beri peringatan kepada umat dia bahaya fitnah Dajjal. Sebab fitnah dia besar. Dajjal ni bila dia datang, fitnah dia besar sangat. Bila dia tak dapat masuk ke Madinah, dia ketuk kaki dia dekat bukit tu tadi. Dan keluar, bergegar kawasan Madinah tu, bumi Madinah tu bergegar. Keluar daripada bumi Madinah ni, orang-orang munafik. Orang-orang munafik keluar daripada Madinah, ikut Dajjal. Ikut dia. Dajjal ada benda-benda khawariqul adah. Antaranya, fitnah dia, bayangkanlah. Dia bawa kita ke kubur, Dajjal ni bawa kita ke kubur, tanah perkuburan. Dia bawa, dia kata, bukan buat tahlil lah. Dia pergi kat kubur, dia kata, tengok ni, saya hidupkan mak dan ayah kamu. Bangun mak ayah kita ni. Sebenarnya syaitan tu. Bangun mak ayah kita. Lalu dia kata apa? Wahai anak-anakku sekalian, ikutlah Dajjal. Sesungguhnya Dajjal berada di jalan yang benar. Kita ni, kalau iman kita nipih, iman kita tu lebih nipih daripada kulit bawang. Agak-agak bila dah tengok macam tu, tak jadi fitnah ke? Fitnah. Sampai Dajjal dalam hadis Nabi sebut, bila mana dia jumpa dengan budak-budak muda yang semangat belajar akidah, yang jaga solat dia 5 waktu berjemaah, yang jaga maruah dia, yang mendalami ilmu agama. Jumpa budak muda, dia kata, iman aku sebagai Tuhan, kata Dajjal. Budak tu sebab dia belajar akidah, belajar tauhid, dalam Sahih Bukhari sebut benda ni. Dia akan kata, aku kufur kepadamu, kafir kau Dajjal. Aku beriman dengan Allah Azza wa Jalla. Apa Dajjal buat depan orang ramai? Orang ramai ni, beratus-ratus ribu. Dikeluarkan pedang dia, dia belah budak itu dua. Belah dua, potong dua, tengah berdiri tu, pecah gini. Lepas tu dia jalan kat tengah-tengah tu. Antara budak tu terbelah daripada atas sampai ke kemaluan. Terbelah gitu. Lepas tu Dajjal jalan tengah-tengah, lepas tu jalan disambungkan semula, hidup semula budak tu. Budak tu tadi hidup semula. Kita tengok dia bukan magic ni. Tengok depan mata ni. Itu ujian Allah bagi pada kita lah. Kelebihan ada pada Dajjal ni, ujian bagi kita. Tengok depan mata ni. Kalau kita tak ada belajar bahaya Dajjal, tak amalkan surah Kahfi, hari Jumaat tak nak baca, walaupun istana arahkan kita baca, kadang-kadang tak baca juga. Macam mana? Mesti kita tertipu dengan Dajjal. Dajjal dia ada benda. Dia akan lalu dekat semua
Tidak ada sejengkal kawasan dekat dunia ni kecuali semuanya akan dilalui oleh Dajjal. Bayar pasir, Dajjal datang. Bukit Tajar, Dajjal datang. Sepak jengka, Dajjal datang. Maran, Mentakak, mana lagi? Pahang, Selangor, Pulau Pinang, Dajjal akan lalui semua inci-inci tanah ni untuk menyebarkan kesesatan dia, mengaku dia sebagai Tuhan. Kemudian Allah Ta'ala mendatangkan tanda kiamat yang kedua. Dajjal tak mati lagi ni. Tak ada siapa nak boleh lawan dengan Dajjal. Kita tak payah nak bersilat lah dengan depan Dajjal. Tak boleh lawan dengan dia. Siapa boleh lawan dengan dia? Tanda hari kiamat yang kedua, Allah Azza wa Jalla memerintahkan kepada Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Nabi Isa berada di langit yang kedua. Langit ni, langit nombor 2, dia kat situ. Isa bin Maryam. Allah Ta'ala perintah dan Nabi Isa ini diperintah untuk turun kat mana? Dia akan turun kat mana Nabi Isa ni? Dia akan turun di satu tempat namanya Babus Syarqi Dimashq fi Manaratil Bayda. Dia akan turun di pintu timur bandar Damaskus di Syria. Di situ ada satu menara, menara tu warna putih. Ada sekarang ni. Masa Nabi cerita benda ni, Nabi beritahu tadi hari kiamat yang kedua nanti akan turunnya Nabi Isa. Masa tu menara tu tak ada lagi, sekarang dah ada dah menara tu. Situlah malaikat akan bawa Nabi Isa kedua tangannya di atas kepak malaikat turun. Bila Nabi Isa turun? Nabi Isa turun waktu fajar, waktu subuh dia turun. Dia nak tengok orang sembahyang subuh ke tak. Berjemaah ke tak. Ni kadang-kadang kita sembahyang subuh pun, orang sembahyang subuh 2 rakaat, dia setahun 2 kali. Ada orang macam tu. Tak tahu. Banyak berapa kali dah sembahyang berjemaah subuh? Setahun 2 kali lah lebih kurang kata dia. Macam mana nak jadi tentera Imam Mahdi? Macam mana nak jadi pengikut Nabi Isa yang beramal dengan agama Nabi Muhammad? Nabi Isa bila dia turun, dia jumpa dengan orang ramai dan malaikat kenalkan, ini Isa bin Maryam, dan umat Islam akan minta dia jadi imam. Nabi Isa kata tak apa, biar Imam Mahdi jadi imam solat subuh. Dia jadi makmum. Sebab apa? Sebab Nabi Isa ni agama dia adalah agama Islam. Nabi Musa agama Islam, Nabi Ibrahim agama Islam, Nabi Adam agama Islam, Nabi Isa pun agama Islam. Cuma syariat dia berbeza. Hukum hakam dia berbeza. Kerana dalam Quran sebut, inna dina indallahi Islam. Agama di sisi Allah Islam je. Tak ada yang lain. Kristian bukan. Nabi Isa tak beragama dengan agama Kristian salib. Tidak. Nabi Isa syariat sahaja berbeza. Kerana Rasulullah SAW bersabda, al-anbiya ikhwatun li'allat dinuhum wahid wa ummahatuhum syatta. Nabi-nabi ni agama dia wahid. Agama dia satu, sama. Syariat je rasul-rasul berbeza-beza, hukum hakam tu berbeza. Tapi Nabi Isa bila dia turun, dia akan beramal dengan syariat Nabi Muhammad SAW. Jadi bila selesai solat, Nabi Isa muhimmah dia, tugasan utama dia apa dia? Tu, nak cari Dajjal. Sebab Dajjal ni tak ada siapa boleh lawan. Nabi Isa dia ada khanjar. Khanjar ni satu pedang yang bengkok begini. Pedang bengkok begini dibuat daripada emas. Namanya khanjar. Nabi Isa cari Dajjal yang telah merosakkan di muka bumi ni, mengaku diri sebagai Tuhan. Last sekali jumpa kat mana? Nabi Isa jumpa dengan Dajjal di satu tempat kota namanya Babul Lud di Israel. Sekarang ni Israel lah, dulu Palestin. Kalau tuan-tuan buka peta, kita akan dapati ada satu bandar yang cantik di Israel. Sebenarnya Palestin sebenarnya. Yahudi dah rampas habis. Namanya Lud. L-O-D. Lud. L-O-D. Macam sama pula L-O-D.
Babul Lud. Nabi Isa akan bertemu dengan Dajjal dekat situ, dan bila bertemu Nabi Isa dengan Dajjal dalam hadis sebut, Dajjal akan cair seperti cairnya garam di dalam air yang panas. Yadhubu kama yadhubul milhu fil ma'. Iaitu maknanya takut sangat. Dan Nabi Isa terus bunuh Dajjal, mati Dajjal. Habis cerita tanda kiamat yang pertama, mati dah Dajjal. Nabi Isa kemudian meneruskan penyampaian dakwahnya agama Nabi Muhammad SAW. Ingat ya, Nabi Isa tidak mengaku dia sebagai anak Tuhan. Nabi Isa tidak pernah mengaku bahawa ibunya Maryam adalah isteri Tuhan. Dia tidak mengaku dirinya sebagai Tuhan. Bahkan dia menyembah Allah Ta'ala yang Maha Esa, yang tak serupa dengan makhluk, adanya tanpa berarah, tanpa bertempat. Dan agama dia sama kepercayaan kita orang Islam. Nabi Isa. Apa Nabi Isa buat? Sebelum Nabi Isa menyampaikan dakwah, tiba-tiba tuan-tuan, pecahnya tembok Ya'juj dan Ma'juj. Ni tanda kiamat yang ketiga. Pecah tembok Ya'juj dan Ma'juj tu pecah. Ya'juj dan Ma'juj ni siapa dia? Manusia. Dia adalah manusia, tapi tak seperti kita. La yafqahuna qawla, dalam surah Kahfi sebut, mereka ni tak bercakap macam kita. Mungkin pakaiannya lain, tapi dia manusia, ada kaki tangan berkahwin. Seorang di antara Ya'juj dan Ma'juj ni tidak akan mati kecuali memiliki 1000 anak. 1000 orang anak. Banyak. Maknanya bilangan Ya'juj dan Ma'juj ni dalam hadis mungkin kalau kita kira lebih kurang bilion tu. Bukan juta, bukan ratus juta, bilion boleh sampai. Mana dia nyuruk kita tak tahu. Dekat satu tempat dikatakan, ada dikatakan kat China, ada kata macam-macam tempat lah. Zulqarnain yang merupakan Nabi ataupun dalam qaul dia adalah wali, dia yang buat tembok tu tutup. Bila mana mereka nak gali, dah sampai nak siap, esok kata kita sambung, balik semula tempat yang dia gali tu tutup semula. Sampailah satu hari yang Allah Ta'ala tentukan mereka akan cakap, esok kita sambung. InsyaAllah. Balik esok datang kat tempat tembok tu, mereka tengok, Ya'juj Ma'juj tengok, Ma'juj dia banyak, ramai. Akan tengok bahawa tempat tu seperti mana mereka gali, maknanya lubang tu ada. Maka kemudian mereka pun keluar. Ya'juj dan Ma'juj ni dia keluar, apa tujuan dia? Tujuan dia dalam Quran sebut mufsiduna fil ard. Kerja dia nak rosakkan bumi. Habis tanaman habis. Semua dia serang. Manusia semua tak kira siapa. Orang perempuan dia bunuh. Orang lelaki dia bunuh. Budak-budak dia bunuh. Siapa lagi? Orang Islam dia bunuh. Orang kafir pun dia bunuh. Ya'juj dan Ma'juj ni. Dia bunuh belaka. Bahkan dalam hadis sebut, banyaknya Ya'juj dan Ma'juj ni, bila mana mereka lalu dekat satu tasik yang berada di dekat dengan Iraq, berhampiran dengan Palestin. Tasik tu besar. Namanya Tasik Tabari, macam nama Imam Tabari kan. Tasik Tabari besar. Dia punya lebar tasik tu 4 km lebar dia. 4 km. Panjang tasik tu lebih kurang 40 km panjang dia. Mereka ni, Ya'juj dan Ma'juj ni, bayang kalau dalam hadis sebut, dia akan turun kat gunung tu macam semut. Wow, gitu. Lalu dekat tasik tu, semua minum air. Minum air. Datang yang last sekali Ya'juj dan Ma'juj akan kata, yang last sekali, lambat sekali. Dia kata apa? Dia kata dia, tadi ada air sini. Maknanya habis air tu dia minum. Habis air ni dia minum. Apa mereka buat? Dia akan datang kat rumah-rumah kita. Habis dia hancurkan. Nabi Isa pun tak boleh nak lawan. Nabi Isa berjaya bunuh Dajjal. Tapi nak lawan dengan Ya'juj dan Ma'juj tak boleh. Dalam Quran ada menyebut tentang perihan Nabi Isa ni, perihan Ya'juj dan Ma'juj ini di dalam surah Al-Anbiya ayat 96. Hatta idza futihat Ya'juj wa Ma'juj wa hum min kulli hadabin yansilun. Bila mana Ya'juj dan Ma'juj dapat buka tembok tu, habis dia hancurkan semua. Dia rosak muka bumi kita ni.
apa Nabi Isa nak buat dengan orang Islam? Lalu nak bunuh ni memang ramai sangat. Tak boleh nak bunuh dah. Allah Ta'ala memerintahkan fafza' ila tur. Wahai Isa, pergilah ke gunung Jabal namanya Gunung Tur. Gunung Tur ni di mana? Iaitu di Palestin. Ada satu gunung. Kalau tuan-tuan tengok, saya tengok baru ni dalam beberapa minggu yang lepas, telah dibina gereja. 2 gereja dibina di Gunung Tur tu. Jangan bimbang, gereja ni akan dihancurkan oleh Nabi Isa nanti. Ya. Pergi dekat Tur dan berdoa munajat pada Allah Ta'ala dengan orang Islam yang lain di sana. Minta macam mana nak lawan dengan Ya'juj dan Ma'juj ni. Cara dia macam mana? Nak lawan ramai sangat. Kita jangan nak mengada bersilat pula depan Ya'juj Ma'juj. Dia langgar gitu je. Jangan kata, ada Ya'juj Ustaz, saya nak keluar silat saya. Lama dah berlatih ni. Mati gitu je kena lenyek dengan Ya'juj dan Ma'juj. Dia ramai. Maka Nabi Isa pun berdoa di Gunung Tur, bukan Tur Saina yang dalam surah Tin, Wattini wa Zaitun wa Turi Sini, bukan itu di Mesir. Ini yang di Palestin. Okey. Dia akan doa di situ. Saya nak ambil sedikit manfaat di sini. Kadang-kadang tuan-tuan, kita sekarang ni ialah zaman PKP ni kan. Ada orang kata, "Alah Ustaz, nak solat-solat ni tak payahlah nak doa-doa buat solat ajat dekat masjid ni. Mayan doa dekat rumah pun mustajab, Allah Maha mendengar." Tuan-tuan, kenapa Allah Ta'ala perintah kepada Nabi Isa untuk pergi ke Gunung Tur bermunajat minta dengan Allah Ta'ala di sana? Tak boleh ke minta dekat tempat mereka nyuruk daripada Ya'juj Ma'juj? Sebab apa? Sebab Allah Ta'ala nak kabulkan doa kita ni, dia ada syarat dia. Orang yang doa depan Kaabah lain dengan kita doa kat sini. Orang yang doa di masjid Nabi SAW berbeza dengan kita doa di rumah. Sebab tu kalau kita, orang kata kemarau kan? Kemarau. Apa kita buat? Kita buat solat istisqa, minta hujan. Solat kat mana? Kenapa tak buat kat rumah je? Tak, solat kat padang. Tempat orang ramai. Maknanya ada syarat untuk kita nak minta, ya Allah, jauhkanlah COVID-19 ni. Ni tempat dia masjid. Tempat dia masjid tu tuan. Jangan kata, alah, minta doa dekat dalam rumah boleh. Hai, betul, tapi masjid ni kan dalam Quran kata, wa kun minas sajidin. Kalau ada tekanan dalam diri kamu, sujudlah beramai-ramai. Sujud kat mana? Masjid lah. Tempat dia. Kita masalah nak jauh orang dengan masjid. Bukan kita lah, tempat lain. Ya. Jadi Nabi Isa doa pada Allah Ta'ala beramai-ramai di Gunung Tur di Palestin. Kemudian tengok keluarnya ni, nak tunjuk kebesaran Allah Azza wa Jalla, kehebatan Allah Ta'ala. Allah Ta'ala hantar kepada Ya'juj dan Ma'juj Naghaf. Naghaf ni apa? Iaitu dud. Dud adalah cacing. Cacing ni akan pergi ke setiap tengkuk Ya'juj dan Ma'juj, setiap tengkuk. Pada waktu satu malam, mereka bilangan bilion jumlah Ya'juj dan Ma'juj ni, dalam waktu satu malam, semua mati. Mati semua. Kuasa Allah Ta'ala mati dengan cacing saja. Allah. Kemudian bila mati dah besar perut, busuk dan sebagainya, maka Allah Ta'ala memerintah kepada burung, yang mana burung ini besarnya sebesar jamal. Jamal ni besar unta. Kutik semua Ya'juj dan Ma'juj yang dah mati itu tadi, campak dekat tempat yang Allah Ta'ala kehendaki, antaranya laut dan sebagainya. Mati. Habis. Selesai. Ya'juj dan Ma'juj. Kemudian apa berlaku pada bumi? Allah Ta'ala turunkan hujan, yang mana hujan kali itu pelik daripada yang lain. Kenapa? Hujan tu akan masuk di setiap pelusuk dunia. Semua tempat akan kena hujan tu dan membersihkan bumi ini. Lepas itu bumi ini akan jadi sangat subur. Ulama kata seperti mana suburnya bila mana Nabi Adam turun daripada syurga ke bumi. Dalam hadis sebut, orang waktu itu nanti dia akan duduk berehat di bawah buah delima. 3 orang duduk berehat bawah buah delima. Bayangkanlah buah delima tu besar. Besar buat palih lah orang kata. Kalau
musangking. Durian musangking. Durian lah lagi. Apa lagi? Manggih lagi. Rambutan. Semua segar bugar masa tu. Sihat. Dunia akan adil ketika itu. Dan Nabi Isa akan membunuh khinzir. Babi-babi ni habis. Nabi Isa akan bunuh dengan bala tenteranya. Nabi Isa agama dia Islam. Dan beramal dengan syariat Nabi Muhammad ketika itu. Kemudian dia akan menghancurkan salib. Ni dengar. Dia akan menghancurkan salib. Dan ketika zaman Nabi Isa akan hidup selama 7 tahun. Dan waktu itu tidak ada satu pun agama yang tersebar luas kecuali agama Islam sahaja. Kecuali agama Islam sahaja. Tidak ada agama yang lain selain daripada Islam yang tersebar luas. Nabi Isa ni, saya nak beritahu tuan-tuan, Nabi Isa dekat di hati kita. Sebab Nabi SAW bersabda, Baini wa baina Isa nabiyyun. Di antara aku dengan Nabi Isa dulu kan sebelum Nabi Muhammad, tak ada nabi yang lain. Wa innahu nazilun, dia akan turun nanti. Maknanya kita kena tahu bahawa Isa itu adalah dekat dengan hati kita. Kita kena, sebab itu dalam zikir kita selepas subuh dan maghrib, biasa saya amalkan daripada hadis Nabi, antaranya kita sebut wa anna Isa abdullahi wa rasuluh. Sebut nama Nabi Isa. Sebab apa ustaz, Kristian ke? Tak. Kristian lain. Boleh ke namakan Nabi Isa sebagai Jesus? Dari segi akademik mungkin boleh. Tapi untuk kata, kita bersama dengan Jesus, jangan, nanti orang keliru tengok Kristian pula sekarang. Ada orang pakai baju, I love Jesus. Kenapa ni? You love Nabi Isa. Tulislah Nabi Isa dalam Quran, tulis Isa. Dalam hadis tulis Isa. Isa lah pakai. Guna bahasa Quran. Kan Quran bahasa yang paling hebat. Okay. Jadi, bila begitu, last kali Nabi Isa pun wafat meninggal dunia dan orang Islam mensolatkan Nabi Isa, meninggal wafat Nabi Isa. Okey, apa berlaku? Kita cepatkan sikit. Kemudian, tanda hari kiamat, berapa dah tadi? 1, Dajjal. 2, apa? Lupalah. 2, apa? Isa. 3, Ya'juj dan Ma'juj. Keempat apa dia? Keempat adalah khasfu. Khasful ardi fi syarq. Iaitu akan berlaku tuan-tuan. Sebab bila Nabi Isa meninggal dunia, syaitan akan kembali pula. Apa syaitan buat? Dia goda pula orang. Daripada semua orang tadi ramainya Islam, last sekali kekufuran tu kembali semula. Bila kekufuran kembali semula, datanglah tanda hari kiamat yang keempat, iaitu khasf. Khasf ni maknanya gempa bumi di bandar yang besar di sebelah timur. Kita tak tahu kat mana. Mungkin Malaysia Timur, mungkin Brunei, mungkin Indonesia, mungkin Jepun. Akan ada satu bandar yang besar, goncang. Bandar tu tergoncang, kemudian bumi tu telan bandar tu. Orang akan kata, dulu ada bandar kat sini, mana pergi? Jadi padang jarak, padang terkukur. Tu khasfu, iaitu gempa bumi yang menelan satu bandar yang besar, bukan gempa bumi yang kecil-kecil macam biasa tu. Macam berlaku kat Indonesia ataupun di Turki, tak. Tapi yang besar, hilang satu bandar. Habis lenyap dalam masa 1 minit je. Itu tanda hari kiamat yang keempat. Yang kelima, berlaku khasfu juga, gempa bumi yang besar, yang dahsyat, yang mana dia akan menelan bandar yang berada di mana? Di barat pula. Tadi di timur, ni ke barat pula. Habis kita tak tahu barat mana. Mungkin New York, mungkin negara-negara Eropah di barat, akan ada satu bandar yang besar, dalam masa sekelip mata zilzal, gempa bumi, kemudian ditelan bandar tu, habis. Kemudian tanda hari kiamat yang keenam, gempa bumi akan berlaku di satu bandar yang besar di Jaziratul Arabiyah, di negara Arab. Kita tengok negara Arab, Masya Allah. Tengok kat Dubai tuan-tuan. Tengok kat Abu Dhabi. Saya pergi tengok, hebat. Bandar besar. Kita tak tahu mana satu bandar yang besar. Mungkin di Saudi, mungkin di Kuwait, mungkin di mana-mana, kita tak tahu. Ya? Akan runtuh dan juga akan ditelan bumi, dipanggil khasf. Itu tanda hari kiamat yang keenam. Dan tanda hari kiamat yang ketujuh, dengar ya. Tanda hari kiamat yang ketujuh ni, dia dah dikira sebagai inzar. Inzar yang mana peringatan bahawa lepas daripada tu
adalah satu benda, keadaan yang taubat tidak akan diterima lagi lepas daripada itu. Tanda hari kiamat yang ke 7 adalah dukhan. Dukhan ni asap akan keluar. Daripada perut bumi ni, asap keluar. Bukan jerebu biasa. Bukan. Dia asap. Asap ni akan memudaratkan orang kafir, orang Islam. Alhamdulillah Allah Ta'ala bantu. Jadi zukam je. Jadi macam sesema je. Macam tu. Okay. Dalam Quran Allah Ta'ala berfirman dalam surah Ad-Dukhan ayat ke-10 dan ke-11. Farutaqib yawma ta'tis sama'u bidukhanim mubin. Dukhan. Asap. Yaghshan nas. Orang akan pengsan. Hadza azabun alim. Ini azab yang pedih. Maknanya tanda hari kiamat tu ada azab dah. Yang seperti mana kita sebut awal tadi. Ada azab dah di dalam tu. Okey, kemudian habis asap tu tadi diangkat oleh Allah Azza wa Jalla, asap yang memenuhi seluruh bumi. Lepas itu Allah Ta'ala berfirman, yauma ya'ti ba'du ayati rabbika la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qabl. Maka lepas itu tidak akan diterima mana-mana taubat lagi. Bila? Tanda hari kiamat yang ke-8 keluar, iaitu terbitnya matahari daripada barat. Sekarang ni matahari terbit daripada timur, dia akan terbit daripada barat. 3 hari dia akan terbit daripada barat. Hari pertama terbit daripada barat. Hari kedua terbit daripada barat. Hari ketiga terbit daripada barat. Masa tu taubat tidak akan diterima lagi daripada kita. Malaikat akan meletakkan penanya. Buku catatan amalan sudah ditutup. Taubat tidak akan diterima dan tidak akan diangkat ke langit lagi dah, tuan-tuan. Sebab itulah kita kena taubat segera sekarang ni, sebelum datang hari. Sebab benda tanda hari kiamat yang kita sebut ni, dia berlaku cepat. Dia bukan sekejap-sekejap begitu. Dia berlaku cepat. Ya. Dan selepas mana terbitnya matahari itu tadi daripada barat, maka tanda hari kiamat yang ke-9. Apa dia? Iaitu dalam Quran, dalam surah An-Naml, ayat ke-82, Allah Ta'ala berfirman, wa idza waqa'al qawlu 'alaihim akhrajna lahum dabbatan minal ard. Ini tanda hari kiamat yang ke-9, iaitu keluarnya binatang daripada bumi. Binatang ni dia akan apa? Tukallimuhum annan nas kanu bi ayatina la yuqinun. Dia akan bercakap dengan manusia. Dia akan bercakap dengan manusia, binatang ni. Dan dia dalam hadis sebut, dia akan chop. Kalau orang ni kafir, chop kafir. Kalau Islam, chop Islam. Macam tu, macam Jakim kan, ada chop halal. Kena buat satu lagi, chop haram pula. Kan? Semua halal, kena mana je haram, kena tahu juga, kena cop haram. Akan binatang tu nanti akan cop dekat manusia, ni kafir, ni Islam. Okay. Kemudian tanda hari kiamat yang terakhir sekali, yang ke-10, adalah api keluar daripada bumi Yaman. Api keluar daripada perut bumi Yaman dan keluar daripada timur. Kita tak tahu belah mana setepatnya. Bila api ni keluar, Allah, dia akan kejar manusia, tuan-tuan. Masa tu orang Islam ada lagi, orang kafir pun ada lagi. Dia akan kejar semua manusia. Kejar satu-satu, api tu kejar. Kejar, bawa, dia tak bakar kita. Dia kejar dekat macam tu. Kita pun lari. Sampai kat mana? Dia bawa semua manusia ni, api-api ni tadi yang dahsyat, dia bawa manusia kepada mahsyar. Sampai di padang mahsyar, kemudian Allah Ta'ala mengutuskan angin yang selembut sutera masuk dalam hidung orang-orang yang di dalam hatinya ada kalimah La ilaha illallah. Tidak ada Tuhan melainkan Allah. Dalam hati dia ada iman sedikit, dia akan dimasukkan angin yang lembut tadi, kemudian mati.
Orang Islam semua akan mati ketika itu. Tinggal orang-orang yang kafir. Bila tinggal orang-orang kafir, maka berlakulah hari kiamah. Macam mana berlaku hari kiamah? Allah Ta'ala memerintah kepada Israfil untuk meniup sangkakala. Maka Israfil menunggu izin daripada Allah Ta'ala. Dia tiup sangkakala, subhanallah, bunyi sangkakala ni sekali tiupan sa'iqah dipanggil. Dalam Quran sebut, wa yauma yunfakhu fis suri fafazi'a man fis samawati wa man fil ard illa man syaa Allah wa kullun atauhu dakhirin. Maka akan ditiup sangkakala ni, subhanallah, bunyi kuat tu macam kita dengar bunyi peti bom gitu. Dan bunyi tu dia datang macam angin tu kan. Datang macam angin, masuk dekat mana? Dekat telinga orang manusia ketika itu, semuanya mati. Dan suara daripada sangkakala ini sampai ke langit. Sampai ke langit dan semua malaikat di langit pun mati. Manusia mati, binatang mati, semua yang berada di muka bumi mati. Siapa lagi? Jin mati, syaitan mati, iblis mati, malaikat di langit, suara tu naik dekat langit. Semua malaikat mati illa man syaa Allah. Kecuali yang Allah Ta'ala mengecualikan dia. Siapa dia? Allah Ta'ala panggil malaikatul maut, Azrail. Bila Azrail datang memanggil, jasad terpujur di pembaringan. Itu malaikat maut. Malaikat maut akan ditanya oleh Allah Ta'ala. Siapa yang mati? Semua mati. Siapa yang tinggal? Allah Ta'ala tanya ni, Allah Ta'ala maha mengetahui. Ya. Yang tinggal 4 aja. 4 makhluk ni tak mati lagi. Siapa dia? Jibril, kata Azrail. Lagi? Mikail. Lagi? Israfil yang tiup sangkakala tadi. Kemudian yang keempat siapa? Aku, Abdul Kal Faqir. Aku Azrail, malaikat maut, tak mati lagi. Allah Ta'ala perintah, cabut nyawa semua. Cabut nyawa Jibril, mati Jibril. Cabut nyawa Mikail, mati Mikail. Cabut nyawa Israfil yang tiup sangkakala tadi, mati juga. Habis semua mati. Allah Ta'ala tanya, siapa yang tinggal? Azrail, malaikat maut. Dia kata, yang tinggal adalah aku saja. Makhluk ni akulah. Maka Allah Ta'ala kata, mut, mati. Maka matilah malaikatul maut. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menutup langit ini katay sijilli lil kutub. Dalam Quran sebut, dia akan jadi seperti kitab ni, tutup. Habis langit dan bumi ini, kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala bertanya. Ini soalan dia, tuan-tuan. Ini kalimah yang terakhir keluar. Allah Ta'ala bertanya, limanil mulkul yaum? Milik siapakah alam ini sekarang? Al-yaum limanil mulk? Milik siapakah alam ini? Wahai orang-orang yang takabur, yang rasa dalam diri dia hebat daripada orang lain, yang sombong dengan ibu bapa, yang meninggalkan ibadah salat, yang banyak buat maksiat, buat zalim pada orang. Limanil mulkul yaum? Milik siapa alam ini sekarang? Tak ada siapa yang menjawab kerana semua dah mati. Yang tinggal hanya Allah. Allah sendiri yang menjawab. Lillahil wahidil qahhar. Milik Allah yang Maha Esa, yang Maha Menguasai. Qahar ini adalah jawapan kepada pertelingkahan orang kata alam ini milik siapa? Dia adalah milik Qahar, Allah Ta'ala yang bersifat Maha Menguasai. Dan perkataan Qahar inilah perkataan yang terakhir keluar di alam ini. Dan perkataan qahar ini adalah jawapan kepada pertelingkahan golongan-golongan akidah yang kata Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Allah Ta'ala istawa atas arasy. Dia kata golongan Wahabi dan Syiah yang sesat kata istawa ni maknanya Allah duduk di atas arasy. Salah. Yang betul makna istawa adalah qahara, iaitu menguasai. Allah Ta'ala menguasai ke atas segala makhluknya dan Allah Ta'ala maha hidup. Tuan-tuan, apa yang kita nak ambil itipati, tak sebab kita baca kitab. Kita nak ambil itipati daripada ni adalah bertaubatlah kepada Allah. Segera. Jangan tunggu lambat-lambat. Sekarang taubat pada Allah. Nabi SAW bersabda, dunia ni, innama ana karakibin istadhalla tahta syajarah thumma raha fatarakaha. Kita dengan dunia ni tidak ada apa-apa, tuan-tuan. Ibarat orang yang naik kenderaan, berteduh sebentar di bawah pokok, kemudian pergi meninggalkan pokok tersebut. Kita dengan dunia akan tinggalkan dunia ini.
Bertaubatlah dalam Quran sebut. Tubu ilallahi taubatan nasuha. Moga-moga apa yang kita ceritakan tadi daripada hadis Nabi SAW dijadikan iktibar bahawa kehidupan kita di dunia ni Allah Ta'ala yang menentukan segala-galanya, yang maha hidup, yang maha berkuasa. Saya rasa setakat itu saja. Kita nak solat Isyak. Kita tutup dengan tahlil 3 kali dan selawat ke atas Nabi Muhammad SAW. InsyaAllah minggu satu lagi dah. Minggu yang keempat tak? Sabtu Jadual bukan minggu depan tak ada tak apalah, nanti cakap. Okey, nanti jadual kita akan maklumkan. Saya rasa sampai di situ saja. Kita tutup dengan tahlil dan selawat atas Nabi. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami, dengan keberkatan majlis ilmu kami ini, maka ampunkanlah dosa-dosa kami, ya Allah. Tenangkanlah hati-hati kami dan hati keluarga kami, ya Allah. Jadikanlah di kalangan anak-anak kami mereka yang memberikan ketenangan di hadapan kami, ya Allah. Menjaga salat mereka 5 waktu dan mendalami ilmu agama, ya Allah. Jadikanlah kami semua ini dirahmati oleh-Mu, ya Allah. Dijauhkan daripada segala penyakit, segala wabak COVID-19 dan lain-lain, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wa baraka wa sallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.